wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Khamis kami ucapkan kepada anda semua penonton setia wanita hari ini. Untuk siaran 8 Julai 2021 bertemankan saya Uyaina Arsyad dan partner saya hari ini, Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum semua. Walaupun kami berdua memakai pelitup muka, tetapi sebenarnya kami tersenyum gembira melihat rakan-rakan sekerja pada hari ini dan kami harapkan anda semua di rumah dalam keadaan tenang dan juga gembira walaupun dalam keadaan yang agak tertekan ini, tetapi kalau boleh bersama ahli keluarga kita, bersama rakan-rakan di media sosial, kita gembirakan mereka, kurangkan tekanan mereka. Betul. Kalau tengok Hawa punya mata kan, kita nampak yang Hawa memang tengah senyum. Sepek sikit ya. Okey, baiklah. Seperti biasa Hawa, di awal siaran kita, kami akan sentiasa memberikan update terkini berkenaan dengan statistik COVID-19 di negara kita sehingga semalam. Dan kalau kita boleh lihat di kaca televisyen sekarang ini, sehingga semalam kes baharu yang dilaporkan adalah sebanyak 7,643 kes. Dan kalau kita lihat juga kes di seluruh negara, pembahagian kesnya juga adalah tertinggi di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Kalau kita lihat kes harian semalam, jumlah kematian pun tinggi, adalah sebanyak 91 kes kematian baru. Takziah kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang disebabkan COVID-19. Oleh itu, sebab itu kita sentiasa pesan kepada anda semua penonton dan ingatkan antara kami sendiri supaya sentiasa patuh kepada SOP, ingatkan kepada adik-adik semua kerana COVID-19 ini merupakan satu virus yang membunuh. Betul. Dan kita lihat kesnya tidak berkurangan walaupun kita pun dah menjalani PKP sejak sebulan lebih. Betul. Oleh itu, apa yang boleh kita lakukan sekarang ni, patuh kepada SOP. Yaina, tanggungjawab diri sendiri. Betul. Kan. Kalau Kak Hawa, biasanya sebelum keluar, apa antara perkara yang Hawa akan buat, yang akan lakukan dan akan bawa? Okey, dalam kereta saya memang ada hand sanitizer, memang ada berkotak-kotak pelitup muka. Okey, keluarlah kan, dalam handbag pun ada juga. Tetapi yang paling penting bila balik rumah, sebab saya duduk dengan keluarga kan, balik rumah jangan jumpa siapa-siapa dulu, terus naik atas, mandi semua, tukar baju, barulah kita boleh bolehlah bergaul dengan keluarga kan. Betul. Tapi kalau boleh jangan dekat-dekatlah. Betul. Yana pun selalu macam tu juga. Kadang-kadang terlupa. Jadi ibu dengan kakak Yana sentiasa kan, Yana masuk dulu toilet, tukar dulu baju. Jangan nak bersembang lagi. Betul. Baik, apa pun itu berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Hawa dalam tempoh pandemik ini yang saya kira boleh dilakukan oleh kita semua juga. Okey, kita nak lupakan sekejap tentang SOP ya Hawa. Sebab sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan anda antara video TikTok yang menjadi pilihan penerbit kami pada hari ini, apa agaknya yang sesetengah dalam kalangan kita lakukan untuk mengatasi kebosanan dalam tempoh pandemik ini. Jom sama-sama kita saksikan. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running. Kami berdua sebenarnya dekat depan tu, cengang tengok kucing dia tu Hawa. Ya, besar mungkin. betul kucing tu. Tapi kan apa yang pasti kalau kita lihat antara aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di rumah tu sebenarnya pelbagai. Saya paling cemburu dengan adik-adik kita yang sempat lagi mandi beramai-ramai di kawasan parit ataupun sungai itu tadi, sebab mungkin keadaan mereka di sana pun tidak sebegitu tinggi kesnya jika nak dibandingkan di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Ya, tidak begitu kritikal lah kan. Okey, apa pun yang anda lakukan di rumah, berjaga-jaga, berhati-hati. Yang penting anda tenang dan kekal gembira. Itu yang pastinya. Betul. Okey, baiklah Yana. Topik kita pada hari ini pastinya anda harus ikuti kami sepanjang lebih kurang 1 jam ini kerana topik pilihan
pada hari ini adalah berkaitan dengan long COVID. Betul. Hari ini kami bawakan satu lagi topik kesihatan yang mana kami kira topik kesihatan ini penting untuk kita semua, nauzubillah, tetapi sekiranya kita ataupun kenalan kita mahupun ahli keluarga terdekat kita terkena wabak dan dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini, sekurang-kurangnya setelah mereka pulih ataupun kita sendiri pulih, kita tahu apa yang boleh kita lakukan untuk mengatasi long COVID ini. Dan paling penting kan Hawa, apa sebenarnya itu long COVID? Ini akan kami bincangkan pada hari ini, dan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada tetamu istimewa kami dalam talian, bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan, Hawa? Anda boleh kongsikan di laman Facebook kami WHITV3, dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHITV3. Memang topik ini harus kita semua ambil tahu, dan tetamu-tetamu kita selepas ini akan berkongsikan dari sudut kesihatan, dari sudut emosi dan juga pengalaman-pengalaman mereka yang pernah mengidap COVID-19. Baiklah Yaina, kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini kita akan bincangkan mengenai COVID-19 dan kesannya kepada pesakit. Statistik bilangan kes COVID-19 keseluruhan di negara kita sudah mencecah 700,000 orang. Angka ini sangat membimbangkan. Masyarakat acap kali didedahkan mengenai simptom jangkitan COVID-19. Namun, gejala susulan selepas seseorang individu sembuh daripada virus maut ini kurang diketahui. Simptom susulan selepas sembuh daripada COVID-19 atau dikenali sebagai long COVID ini merupakan salah satu perkara yang perlu penelitian kerana ia boleh memberi kesan terhadap kesihatan emosi, fizikal dan mental bekas pesakit. Sindrom long COVID ini adalah keadaan di mana seseorang yang sudah pulih namun masih bergejala. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia, Prof. Madya Dr. Muhammad Zuhairi Muhammad Rani, simptom tersebut boleh berlanjutan antara beberapa minggu hingga beberapa bulan pasca jangkitan coronavirus. Selepas saya sembuh daripada penyakit COVID-19, saya tidak mengalami apa-apa kesan sampingan yang teruk pada kesihatan saya, kecuali saya hanya mengalami sedikit pening kepala dan juga berasa ingin pitam jika berdiri ataupun semasa sedang membuat kerja. Tetapi saya mengalami sedikit kesan pada mental saya kerana saya takut untuk berhadapan dengan orang sekeliling saya kerana risau akan menjangkiti mereka pula. Saya selalu rasa pening, saya selalu rasa sakit-sakit badan. Kemudian apa yang saya perasan, kalau saya bercakap ataupun berdiri terlalu lama, dia akan membuatkan saya rasa penat. Rasa mengah. So bila rasa mengah ni, saya nak kena tarik nafas secara perlahan lah. Adakah mereka-mereka ini akan merasai kesan-kesan seperti ini sepanjang hayat mereka? Baik, itu dia tadi sedikit laporan ataupun teaser berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu long COVID. Apakah itu long COVID? Apakah kesannya dari sudut kesihatan fizikal dan juga mental dan psikologikal pesakit yang telah pulih daripada COVID-19? Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu istimewa dalam talian. Elok kalau kita terus perkenalkan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Baiklah, kita kenalkan dulu Dr. Yazli Yuhana, pakar penyakit berjangkit dari KPJ Ampang. Hello, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ceria doktor hari ini. Warna oranye. Terima kasih kerana bersama kami. Baik, seterusnya kita bersama... Kita bersama dengan Dr. Fatahiyah Yahya yang merupakan pensyarah kanan psikologi dan kaunseling Unimas yang kini berada di Sarawak. Assalamualaikum, Dr. Fatah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar, Doktor? Selamat tengah hari. Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita juga ada dua bekas pesakit COVID-19 iaitu Amira Ruslan, 29 tahun. Hello, Assalamualaikum Amira. Boleh angkat tangan? Assalamualaikum. Lambai sikit penonton nak tengok. Mana Amira Ruslan? Okey. Itu dia. Baik, kita juga bersama dengan Afifah Azam yang berusia 24 tahun, juga merupakan bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum Afifah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Terima kasih. Terlebih dahulu kami nak ucapkan kepada semua tetamu kita pada hari ini kerana sudi untuk bersama dengan seluruh penonton wanita hari ini. Dan Hawa, saya kira sebagai mukadimahnya, elok kalau terlebih dahulu saya tanya kepada Dr. Yazli, apakah itu long COVID? Kalau boleh diceritakan secara terperinci, silakan. Terima kasih wanita hari ini kerana menjemput pihak kami untuk bercakap perihal isu yang penting, long COVID. Walaupun short COVID kita tak habis cerita lagi. Short COVID maksudnya kita masih berperang dengan short COVID. Tetapi long COVID itu merupakan something yang penting kerana dia memang menjejaskan kualiti hidup pesakit selepas mereka keluar daripada hospital. So, secara prinsipnya kenapa long COVID berlaku walaupun kita dah sembuh. In other words, virus tu dah tak ada dalam badan. Okey? Virus COVID, SARS-CoV tu dah tak ada dalam badan, tapi kenapa pesakit walaupun dah dideclare boleh potong tag sebagainya, dah dideclare tidak menjangkiti orang, tetapi kenapa mereka masih tak 100% lagi rasa macam sihat sepenuhnya. Okey? So, kita harus faham bukan semua akan dapat long COVID. Okey? Segelintir aja. Dan ini semua berlaku sebab kita harus ingat badan kita ni tak pernah expose dengan SARS-CoV-2. Okay? Dalam badan kita, dalam genetik material kita ni, kita tak ada langsung memori pasal virus ni. Okay? Kita tak ada langsung ingatan daripada keturunan-keturunan dulu yang dipaskan by generation to generation tentang SARS-CoV ni. So bila kita dapat virus ni, badan jadi kelam kabut. Okay? Badan jadi havoc lah kita panggil. Kalau saya selalu cakap dengan pesakit waktu short COVID syndrome masa mereka dalam ward, apa yang berlaku sekarang berlaku pemberontakan imun badan. Okey, imun badan kita memberontak menyebabkan kita sakit, tenat, susah bernafas. Itu sebenarnya. Okey. Virus tu hanya masuk buat kacau tapi badan kita yang respon secara overwhelmed, secara tak teratur kalau tidak divaksin. Vaksin apa yang dia buat, dia ajar badan supaya respond appropriately, respond secara berkadar dengan virus ni. Tapi kalau tak divaksin, badan jadi kelam kabut. So apa yang berlaku, inilah yang menyebabkan long COVID syndrome ni. Bergantung kepada organ yang mengamuk tu. Antara waktu peperangan antara imun badan dengan virus tu di mana. Contohnya kalau di paru-paru, kebanyakan orang walaupun dah discharge akan batuk-batuk, akan rasa mengah-mengah sikit. Okey? Harus ingat virus ni boleh masuk satu badan, otak, perut, paru-paru, tapi kebanyakan rumah yang mereka suka di paru-paru. Sebab tu banyak orang, kita hanya bercakap COVID-19 pneumonia, jangkitan paru-paru, tapi satu badan orang boleh masuk. Cerit-cerit dan sebagainya. Yang paling penting secara emosionalnya, psychologically, mereka virus ni, imun badan ni pun boleh bergaduh di otak. Betul. Ini yang kita selalu kurang nampak lah sebab mereka selalunya yang short COVID masuk hospital ni memang depressed, memang anxious, benda ini menyebabkan satu badan tak larat. So, bila discharge, mereka still rasa lagi tak larat, still rasa fatigue, rasa penat. Ya, betul. Terima kasih Dr. Yazli. Sekarang kita dah faham apakah itu long COVID dan menarik bila doktor bercakap tentang kesannya kepada kita emosi, punya psikologi. Biasanya kita memang bersedia ataupun bersedia untuk berlindung daripada COVID-19 tetapi tak bersedia untuk menghadapi apa kesan sampingannya dari sudut emosi dan psikologi selepas dijangkiti COVID-19. Kalau boleh Dr. Fatahiyah boleh terangkan apa implikasi dan kesan COVID-19 ini kepada pesakit-pesakitnya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Hawa, Uyaina, tetamu jemputan yang lain dan juga para penonton wanita hari ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan gembira apa adanya insya-Allah. Terima kasih menjemput saya bersiaran hari ini jauh ni dari bumi Penyalang. Okey, bercakap tentang long COVID dan kesannya kepada pesakit ni satu kenyataan yang perlu diketahui dan disedari oleh masyarakat terutamanya keluarga pesakit bahawa COVID-19 juga meninggalkan kesan psikologi kepada bekas pesakit di mana kemungkinan untuk mereka menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan seperti sebelumnya adalah tinggi kerana gangguan psikologi yang dihadapi.
Jadi kalau kita sebut gangguan psikologi ni termasuklah gangguan emosi, gangguan kesihatan mental ya yang berupa rasa takut, rasa risau, gelisah dan sebagainya. Ya, ini kerana COVID-19 ni dikategorikan sebagai salah satu penyakit ataupun wabak yang berupaya mengancam nyawa. Jadi kefahaman ini mencetus rasa bimbang, rasa takut dalam kalangan kita semua, terutama individu yang telah dijangkiti. Ya, ini tidak mudah ya. Sedangkan kita yang sihat ya, Uyaina, Hawa, kita sihat dan tidak dijangkiti ini pun merasai tekanan ya dalam suasana pandemik ni dengan limitasi pergerakan dan sebagainya. Apatah lagi ya individu-individu yang melalui satu fasa kehidupan diuji bertarung dengan wabak COVID-19 ini sendiri, seperti mana yang dah dilalui oleh adik Amira ya, berada pada tahap kritikal, ditidurkan, ya, dimasukkan ke ICU sendirian tanpa ditemani oleh ahli keluarga, ya, menyaksikan kematian. Ia tidak mudah. Ya, dan begitu juga yang dilalui oleh adik Afifah ya, di mana bukan sahaja dijangkiti oleh COVID itu sendiri, tetapi juga mengalami satu ujian di mana ahli terdekat ya kehilangan individu yang terhampir. Ya, jadi emosi yang ditanggung itu sebenarnya berganda kerana tidak dapat menatap wajah pada kali terakhir, ya, tidak dapat menyempurnakan jenazah seperti kebiasaannya. Jadi ia tidak mudah. Ya, World Health Organization (WHO) melaporkan bahawa terdapat peningkatan permintaan ya perkhidmatan kesihatan mental ekoran daripada pandemik ini. Selain daripada itu, Health Day News juga melaporkan sebanyak 34% daripada 36,000 COVID survivors yang terpaksa berhadapan dengan gangguan kesihatan mental, emosi dan sebagainya. Betul. Ya, dalam tempoh 6 bulan mereka dijangkiti. Dan Dr. Banyak kupasan. Dr. Fatahiyah, saya kira penerangan yang diberikan itu cukup menyeluruh. Sudahlah pesakit-pesakit ini mengalami kesakitan yang dahsyat ketika short COVID. Ini kan pula ada kesan jangka masa panjang untuk long COVID. Ini yang kita nak bertanya kepada dua orang tetamu istimewa kita ni, yang mana mereka akan berkongsi kisah mereka. Pertama sekali kita nak bertanya kepada Amira Roslan. Difahamkan Amira merupakan bekas pesakit COVID stage 5. Pernah juga dikomakan. Dan untuk Amira sendiri, setelah tempoh yang orang kata sangat-sangat menakutkan itu, berapa lama setelah pulih dan kini apa sebenarnya antara kesan-kesan long COVID yang Amira hadapi? Saya discharge 12 hari bulan 2. Sekarang bulan 6 tapi saya masih rasa lagi kepenatan tu. Efek dalam kerja harian saya, especially kalau saya buat kerja-kerja berat, macam angkat berat ke ataupun kena jalan jauh, ya, dan jalan jauh pakai mask lagi sesak lah, nafas tak selesa sebab mask tu macam terhalang oksigen kan. Dan dalam kerja-kerja seharian saya pun banyak yang saya limitkan sebab bila saya paksa diri atau terlupa sekejap yang diri ni tak berapa nak sihat, dia akan menyebabkan sakit badan. Lagi pula saya pernah kena tebuk dekat paru-paru. So, kesan jahitan tu dia agak sakit lagi lah. Bukan agak sakit tapi memang sakit. And then sakit badan, sakit kepala tu memang kadang-kadang tu macam dah terbiasa. Amira disahkan positif pada Januari tahun ini ya, 2021. Ya, betul. 7 Januari. Keadaan sekarang bagaimana? Kesihatan diri sekarang ni? Semakin hari semakin membaik. Taklah teruk masa discharge. Masa discharge dulu, mula-mula discharge saya memang tak boleh buat kerja sendiri. Even jalan pun saya tak berapa nak kuat sebab lama sangat badan dekat ICU kan. Sekarang dah boleh drive sendiri. Tapi agak limited lah pergerakan atau aktiviti-aktiviti yang saya nak buat tu.
Okey, baik. Sekejap lagi saya nak tanya juga dari sudut psikologikalnya apa yang dialami oleh Amira. Tetapi sebelum itu, kita nak bertanya juga kepada Afifah. Kalau Amira tadi berkongsi yang bulan 2 sudah pulih, kemudian bulan 6, bulan 7 sekarang ini masih lagi mengalami kesan-kesan dari sudut kesihatan dan apatah lagi. Betul. Walaupun semakin membaik, tetapi untuk Afifah, adakah mengalami perkara yang sama ataupun orang kata rate pemulihan itu sedikit pantas, sedikit cepat ataupun sama juga seperti Amira? Mungkin Afifah boleh kongsikan. Baik, sebelum itu terima kasih kepada wanita hari ini sebab menjadikan satu platform untuk kita bincang perkara yang tak ramai tahu, iaitu tentang long COVID ni. Okey, untuk saya dijangkiti COVID stage 2. Saya tak ada radang paru-paru tapi saya bergejala. Macam batuk tu dia lama dan ada lagi gejala-gejala lain. Okey, untuk simptom lepas long COVID tu, antara sakit-sakit yang saya rasa adalah macam badan tu rasa tak sedap, rasa macam tak selesa macam sebelum ni. Rasa tak kuat macam dulu. Lepas tu seminggu lepas discharge daripada kuarantin ada rasa sakit dada yang teramat sakit. Tak pernah rasa macam tu lah sebelum tu. Lepas tu dari segi diri rasa pun dia slowly untuk recover. Tapi lama-lama dia dapat balik. Tapi dia tidak selama Mira lah sebab Mira lagi stage yang lagi tinggi. Stage 5. Dan tapi dari sudut sakit fizikal tu dia boleh sembuh. Tapi apa yang saya masih rasa lagi sampai sekarang adalah kesan terhadap mental lah. Contohnya macam saya selalu rasa takut kalau pergi mana-mana, kadang-kadang nak beli barang keperluan kan. Bila kita nampak ada orang tak pakai mask ataupun ada orang dekat-dekat dengan kita memang rasa takut, rasa macam berdebar sebab kita takut dijangkiti lagi kan. Dan sampai sekarang saya masih ada rasa sedih, rasa sayu sebab terkenangkan kehilangan orang-orang yang tersayang, iaitu nenek dan pakcik saya. Macam tu. Setuju apa yang Afifah katakan tadi. Kalau kita sakit dari segi fizikalnya, insya-Allah boleh diubati dengan rawatan ataupun ubat-ubatan. Tetapi dari segi emosi tu, bagaimana Afifah pulihkan emosi diri setelah kehilangan nenek dan juga pakcik akibat COVID-19 ni? Sejujurnya sampai sekarang rasa sedih itu masih ada. Kadang-kadang kita buat kerja tengah masak ke, bila teringat memang rasa sebab kan, kadang-kadang rasa nak nangis. Tapi cara saya untuk menghadapi kesedihan ni, saya akan biar je kesedihan tu datang. Biar kalau nak nangis waktu tu, kita rasa stres, rasa macam sebab sangat kan, kita biar je dia menangis dulu. Kita tak tahan feeling tu. Biar dia nangis dan lepas dia nangis tu baru kita boleh back jadi kuat balik. Walaupun benda itu berulang, tapi macam tu, dia macam slowly akan hilang. Tapi cara orang menghadapi kesedihan ni lainlah, tapi itu adalah apa yang saya buatlah, saya bagi benda tu jalan dulu. Orang kata jangan deny ataupun jangan simpan. Betul, jangan simpan, jangan suppress emotion ataupun perasaan itu. Baik, itu dia tadi perkongsian dari 2 orang bekas pesakit COVID-19 dan apa yang mereka alami berkenaan dengan long COVID. Dr. Yazli, saya kira kan bila kita bercakap tentang COVID ni bukan sahaja kematian yang kita risaukan, tetapi mereka yang pulih dari penyakit ini, COVID-19 ini, tetapi hidup dengan komplikasi. Dan di awal tadi, Dr. Yazli juga ada berkongsi tentang bagaimana organ dalaman kita ni mengamuk disebabkan oleh wabak ini. Sekarang ni doktor, macam mana sebenarnya antara cara yang boleh kita lakukan untuk memulihkan kembali organ dalaman kita ni, kesihatan tubuh badan kita ni, walaupun kita telah pulih daripada COVID-19? Terima kasih soalan tu. Yes. Apa yang berlaku long COVID, dia start dengan short COVID. Waktu short COVID badan mengamuk, okey. Long COVID memori selalu boleh lupa, macam Mira kata sekarang bulan 6, sekarang bulan 7 ya Mira. So itu so memori lupa ni pun salah satu simptom long COVID, okey. Rasa takut-takut ni pun macam Cik Fifa cakap, okey. So gini, yang paling penting pemahaman sewaktu kita dapat COVID tu. Okey, penting untuk pesakit faham waktu mereka diserang COVID untuk ketahui apa yang sedang berlaku kat badan mereka. Kalau tak, mereka bertanya-tanya, mereka ragu-ragu, mereka dalam kegelapan, itu yang selalu kami nampak. Bila discharge pun dia tak rasa puas hati, tak ada rasa proper closure lagi. Okay. So penting untuk
para frontliners, okey, kita ingatkan waktu tengok memang ramai COVID, kita susah nak ni, tapi spend some time explain kepada pesakit. Sebab sebagai orang yang bukan daripada bidang perubatan, mereka tak faham apa yang sedang berlaku. Okey, so bila mereka faham apa yang berlaku waktu ni, at least pemahaman tu akan menyebabkan penerimaan tu berlaku secara betul dan psychologically akan membantu banyak benda selepas tu. Okey. Kalau mereka long COVID dengan batuk, mereka faham, okey, batuk sebab paru-paru rosak sikit. So memang batuk tu expected. So tak risau, tak darah gemuruh di rumah. Kalau penat, mereka memang faham, penat sebab bila kita scan paru-paru, 50% paru-paru rosak sebab COVID. So expected nak rasa penat. Tapi benda tu semua akan hilang. Kalau bau rasa tak datang, so kita faham banyak-banyak sel dalam badan, sel otak lah yang paling susah nak generate. Okay, so in the end dia akan normal balik. So bila kita explain macam tu, at least balik rumah pun diorang tak takut. Bila start takut, jadi cycle balik lah, semua jadi balik. Okay, so in the end of the day tak jadi cerita. So nak tak nak, memang waktu short COVID di hospital, para doktor berperanan penting untuk explain dengan para pesakit supaya bila dah di-discharge, mereka faham. So in the end of the day, mereka faham, mereka tahu macam mana nak approach. Kalau tak, nanti... Baik, doktor. Pastinya pemahaman ini bukan saja dekat pesakit COVID-19, tetapi begitu juga dengan orang di sekeliling mereka, ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Baik, Dr. Fatahiyah, biasanya mereka yang mengidap COVID-19 ini ada persepsi orang di sekeliling mereka yang takut dengan orang yang pernah dijangkiti COVID-19 ini. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk menaikkan kembali semangat rakan-rakan ataupun ahli keluarga mereka yang pernah mengidap COVID-19 ini, doktor? Okey, saya sentuh tentang punca lah yang menyumbang kepada bebanan emosi ataupun psikologi yang terpaksa ditanggung oleh pesakit. Kajian yang dilakukan oleh seorang neuropsikologis daripada di salah sebuah hospital di New York mendapati bahawa gangguan psikologi yang dihadapi oleh pesakit COVID ini adalah kerana tekanan pandemik itu sendiri. Selain daripada itu, dikatakan bahawa ia merupakan kesan fizikal daripada penyakit yang dijangkiti. Contohnya severe illness, process hospitalization dan sebagainya. Mungkin terngiang-ngiang bunyi mesin, ternampak-nampak doktor ataupun nurse datang nak ambil ubat dan sebagainya. Dan kembali kepada soalan yang tadi, stigma masyarakat, punca lain yang menyumbang kepada gangguan emosi dan psikologi ini juga adalah stigma masyarakat. Di mana stigma ni adalah label negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada sesetengah daripada kita dan juga sesetengah golongan daripada kita. Dan COVID-19 ni boleh kita katakan sebagai sesuatu yang masih baru. Banyak benda yang kita masih lagi tidak tahu. Dan logiknya, seseorang itu dia takut pada sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi dikaitkan ketakutan ini dengan manusia. Jadi dalam keadaan ini, individu yang dijangkiti itulah yang menjadi mangsa walaupun mereka dah sembuh. Dan juga punca gangguan lain juga adalah mungkin individu ni sebelum dijangkiti dan sebelum pandemik dia berlaku dah sedia kala dah ada masalah lain. Contoh masalah kesihatan fizikal yang lain, masalah pendidikan, masalah keuangan dan sebagainya. Jadi dengan berlakunya pandemik dan juga dijangkiti ni, ia menambah beban emosi. Dan saya suka nak berkongsi juga tentang bagaimana cara nak menangani. Bagaimana cara nak menangani gangguan emosi yang begini. I'm sure kita pun suka berlama-lama dalam ketakutan dan sebagainya. Banyak cara yang boleh kita lakukan, tapi saya suka untuk mencadangkan satu kaedah yang dekat dengan diri kita, kerana kita boleh keluar untuk meminta bantuan, tetapi ianya bermasa. Most of the time we be with ourselves. Jadi elok untuk kita tingkatkan emotional self-care. Yang pertama sekali yang perlu dilakukan oleh pesakit adalah berlembut dengan diri. Berlembut dengan diri. Do not be hard on yourself. Katakan dalam satu hari kita nak lakukan aktiviti. Senaraikan aktiviti ataupun rutin harian yang kita nak lakukan tu dengan mendahulukan aktiviti yang kurang mendatangkan tekanan. Dan kemudiankan aktiviti yang mungkin boleh trigger kepada tekanan. Be kind to ourselves.
Yes, maksudnya berlembut dengan diri. Baik. Okey, Dr. Fatayah, itu antara apa yang boleh dilakukan oleh mereka yang telah pulih daripada COVID dan yang sedang menghadapi long COVID ini. Tetapi untuk Amira sendiri, kalau Amira boleh kongsikan pengalaman berada di ward, apatah lagi dikomakan dan sebagainya, itu pastinya memberi kesan dan mungkin boleh terjadinya trauma dalam diri Amira juga. Tetapi bagaimana sebenarnya Amira melihat keadaan ini dan juga sokongan daripada orang sekeliling, khususnya ahli keluarga dan kenalan terdekat yang memberi semangat untuk Amira meneruskan kehidupan walaupun masih lagi berhadapan dengan long COVID ni, Amira? Trauma tu memang trauma. Lagi pula sekarang kes banyak dan banyak disajikan dengan video-video di dalam ICU, video-video kematian. Kalau saya tengok, saya memang akan teringat waktu saya dekat ICU bila saya dulu warded dekat Hospital Sungai Buloh. Saya masih ingat background ICU tu pun saya masih ingat lagi. Dia punya suasana. Macam mana saya nak counter back saya punya trauma, saya punya ketakutan tu. Saya memang amat dan sangat rapat dengan keluarga, especially mak saya. Kami akan bertukar-tukar cerita. Macam contoh, mak ingat tak dulu time adik kat ICU macam tu. Benda tu akan release saya punya ketakutan, saya punya trauma. Mak saya akan, betul dek, dulu doktor cakap macam ni, tapi tak apalah. Bersyukur sebab dipinjamkan nyawa kembali, diberi peluang kedua. Saya kena sangat bersyukur. Mak saya pun selalu cakap, walau adik ada kekurangan sekarang, tak boleh buat kerja tu, tak boleh buat kerja ini, tapi adik kena selalu bersyukur sebab mak ada adik dan adik pun masih boleh tengok mak dekat dunia ni. Itu yang kalau saya nak teringat ke macam sedih atau trauma, saya akan always ingat ada lagi yang lagi teruk daripada saya. Itu kata kuncinya kan yang dikongsikan Amira, bersyukur. Kirim salam dekat mak Amira, ya, memang itu kata-kata yang cukup memberi semangat. Baiklah Afifah, kalau boleh Afifah kongsikan harapan dan juga nasihat kepada penonton-penonton kita pada hari ini, selain daripada patuh kepada SOP dan sebagainya, bagaimana mereka boleh membantu insan sekeliling mereka untuk rasa lebih tenang selepas menghadapi COVID-19 ini, Afifah? Baik, untuk mereka di luar sana yang mungkin ada kenalan yang juga pesakit COVID, apa yang saya boleh nasihatkan adalah terus bagi sokongan kepada orang-orang macam ni dan avoid any judgement. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia rasa, orang yang pernah kena COVID ni mengada-ngada sebab kita ada simptom, kita sakit kan. Sedangkan dia tak tahu, dia tak kena. Jadi dia tak faham bab tu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bantu apa yang boleh. Kita cuba faham condition dia. Kita cuba faham mungkin dia terganggu mental sebab kehilangan orang yang tersayang macam saya kan. Dan kita cuba untuk orang yang pernah jadi pesakit COVID pun kita cuba bagi kesedaran kepada orang lain. Sebab ada orang yang tak sedar begitu dan ada juga orang yang tak percaya pun COVID itu real. So benda ni kita terus bagi kesedaran ke orang lain dan dalam masa yang sama kita doakan juga frontliner yang banyak berjuang untuk kita sepanjang pandemik ini. Terima kasih Afifah, dan saya kirakan Hawa, tidak mengalami tidak bermakna kita tidak boleh memahami. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan Dr. Yazli, di hujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin Dr. Yazli boleh kongsikan juga sedikit tentang adakah long COVID ini akan memberi kesan seumur hidup? Adakah mereka yang sudah pulih daripada COVID-19 ini akan berhadapan dengan long COVID seumur hidup mereka? Sebelum kita pergi ke konklusi kita untuk topik pada hari ini, Doktor, silakan. Alright, kita baru berkenalan dengan COVID setahun setengah. Okay? Not COVID pun, para doktor masih lagi mempelajari macam mana nak treat betul-betul, that kind of thing. Long COVID something yang baru diperkatakan tapi mendapat perhatian sebab dia efek ramai orang, ramai pesakit. So, tapi nak menjawab soalan, masih banyak lagi perkara-perkara yang masih kita tak faham tentang long COVID ni. Tapi kita andaikan dia tak akan berkekalan. Short COVID pun tak berkekalan. Paru-paru yang berparut pun akan jadi normal. Mereka boleh bernafas macam biasa. Ini kan long COVID. Kita bayangkan tak akan berkekalan lama. Sebab kita harus faham
long COVID berlaku disebabkan pemberontakan imun badan. So imun badan terhadap COVID tak lama. 6 bulan lepas tu dia akan turun. Sebab tu kena vaksin. Baik. So teorically bila imun badan dah turun, sepatutnya long COVID tu pun hilang sendirilah. Dia tak perlu lama. Lega mendengar dia daripada doktor. Pastinya mereka yang pernah mengidap COVID-19 dan risau. Tambah-tambah bila doktor kata virus COVID-19 ni berumah terutamanya dekat paru-paru. Kan ramai juga yang bertanya adakah selamanya atau sementara. Alhamdulillah boleh disembuhkan. Betul. Baik, doktor kalau boleh secara ringkasnya kongsikan kepada penonton-penonton kita rumusan topik kita pada hari ini mengenai long COVID dan juga nasihat kepada penonton-penonton kita, doktor. Secara ringkasnya macam ni. Sekarang bulan 7 ya Mira? Gurau. Secara ringkas macam ni. COVID-19 pandai. Okey, dia lebih pandai. Dia adalah virus yang pandai lah. Saya sebagai doktor virus pun tabik lah dekat COVID-19 ni. Dia akan bermutasi. Dia bermutasi nak cari macam mana nak hidup lama lagi kat dunia ni. Okey. So selagi dia bermutasi, selagi itulah kita tak akan menang lagi. Okey. Dia akan bermutasi sampai at one point vaksin pun mungkin dia boleh elakkan. Dia bermutasi sampai at one point antibody kita pun dah tak kenal virus yang baru ni. Okey. So jangan bagi masa untuk virus ni bermutasi. Vaksin. Okey. Bila kita boleh bunuh rantaian dalam negara, insya-Allah negara-negara lain pun boleh bunuh dalam rantaian negara mereka, then kita boleh berharap insya-Allah ada light di akhir tunnel lah, boleh habis COVID ni. Selagi itu kita tak nampak lah. So vaksin, mask, distancing itu yang penting. Ya. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Yazli Yuhana, pakar penyakit berjangkit KPJ Ampang. Terima kasih kepada Dr. Fatahiyah Yahya, pensyarah kanan psikologi dan kaunseling UNIMAS. Terima kasih kepada 2 orang bekas pesakit COVID kita, Amira Ruslan dan juga Afifah Azam, yang berkongsi kisah hidup mereka menangani COVID sewaktu shot dan juga sedang berdepan dengan long COVID. Ya, terima kasih kesemuanya. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, dan bila Dr. Fazli tadi bercakap tentang vaksin, saya pun sebenarnya teruja untuk bulan 7 ni kerana berapa hari bulan ni, Aina? Appointment saya, temujanji vaksinasi pertama saya adalah pada 19 Julai ini dan saya sangat-sangat berharap ianya dapat memberi inspirasi kepada ramai lagi orang juga untuk turut sama mengambil vaksin. Okey, kepada anda yang belum daftar vaksin, daftar sekarang. Baiklah, banyak lagi perkongsian kami untuk anda penonton WHI, tetapi kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Lepas ni ada Jasper Supaya. Itu dia empati yang dinyanyikan oleh Jasper Supaya. Bukan saja berbakat dalam bidang lakonan tetapi juga dalam bidang nyanyian. Bersama kita hari ini di WHI. Hello Jasper. Hai Jasper. Apa khabar Jasper? Khabar baik. Wah, kali terakhir kan Yana berjumpa dengan Jasper adalah ketika kita syuting sama-sama drama Sarah Sajida. Jasper, ingat tak? Yes. Dah beberapa tahun dah berlalu dah. Ya, dah lama dah. Betul. Dah 2 tahun. Apa-apa pun, Jasper, kami nak ucapkan tahniah di atas pelancaran lagu terbaru Empathy ni. Okey. Dan sebagai permulaannya, mungkin Jasper nak kongsikan dengan penonton semua. Empathy ni berkenaan dengan apa? Okey, jadi empathy ni menceritakan cerita seorang wanita yang lemah setelah dia putus cinta, dia down, dia jatuh, tapi dia punya climax tu adalah apabila dia jatuh tapi dia bangun balik, she stands on her own feet, sebab wanita tak boleh lemah, wanita kena kuat, wanita kena bangkit, wanita tak boleh fikir kalau I putus cinta I macam ni, kalau I tak ada family I jadi macam ni. No, it's not the end of the world. Ya, pastinya. Lagu Empathy ni juga Jasper hasil dikilan Nami Haris, Hiziwan dan juga Jack Jaffrey kan. Tetapi kalau kisah empatinya, adakah kisah daripada anda sendiri? Hayo. Of course. Kita semua sebagai seorang wanita mesti pernah bercinta. Okay, tak kisahlah masa sekolah ke, masa sekolah menengah ke, cinta monik ke, cinta betul ke. Mesti kena ada perasaan cinta tu.
Jadi apabila cinta tu tak menjanji, kita rapuh tapi kejap je lepas tu kita up balik. Kita rise up tapi dengan lebih yakin, dengan lebih confident. Itulah sebenarnya seorang wanita bagi Jess. Wah, tak nak jawab tu adakah berkenaan dengan diri dia ataupun tidak. Tapi tak mengapa, Jasper. Okey, tapi sebenarnya kan Jasper, mungkin ramai yang tak tahu Jasper memang bermula sebagai seorang penyanyi kemudian berlakon. Tetapi adakah Jasper melihat dunia nyanyian ini adalah sesuatu yang paling Jasper ingin terus lakukan ataupun kedua-duanya Jasper ingin seimbangkan? Okay, so basically memang dari kecil nak jadi seorang penyanyi. So setelah 5 tahun bertapak dalam industri seni Melayu, as you know, I'm Chindian tapi I'm in the Malay industry and itu adalah satu cabaran bagi Jess. And cabarannya adalah apabila Jess terpaksa berlakon untuk sambung perjalanan dalam industri sebab rezeki nak jadi seorang penyanyi itu tak sampai lagi. Tapi bila dah dapat single, Empathy, akhirnya bersyukur sangat. Jess rasa Jess nak sambung perjalanan ni bukan sahaja sebagai seorang penyanyi sekarang, tapi dengan identiti seorang penyanyi, Jess nak sambung berlakon, Jess nak sambung hosting dan sebagainya. Wah, selamat maju jaya kami harapkan pada Jess. Macam tadi saya cakap kat Yaina, seronok kan kalau kita boleh menyanyi? Betul lah tu. Manalah tahu lepas ni Jasper juga boleh bersama dengan kita mengacara. Boleh. Hari ini, siapa tahu kan? Okey, terakhir sekali, Jasper mungkin boleh kongsikan juga kalau ada dalam kalangan penonton yang nak mendengar lagi lagu Empathy ni dan juga nak mengikuti perkembangan terkini Jasper Supayah, bagaimanakah caranya? Boleh kongsikan? Okey, anda semua boleh subscribe YouTube channel Mad Music, my record label. Official music video Empathy ada dekat situ. Jangan lupa follow Jess dekat Instagram, Jasper Supayah. Itulah Instagram Jess. Dan juga sekarang Jess sebenarnya tengah buat IG live bersama dengan anak-anak seni yang paling latest. Jess ada session dengan Mama Nur Kadir, Abang Aris, dan juga Abang Fiz Fairuz. And masa tu memang Jess memang terkejut sebab pengerusi Finas pun masuk live sekali join conversation tu. So Jess nampak macam okay, walaupun dia PKP tapi kita usahakan something dengan menggunakan platform yang sedia ada. Mungkin itu pun boleh menjadi satu cara untuk orang menampak kita. Betul tu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Jasper Supayah kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini dan semoga dapat terus melahirkan karya-karya hebat selepas ini. Tahniah kami ucapkan atas lagu Empathy. Jaga diri. Jumpa lagi. Thank you, you too. Jumpa lagi. Bye. Tapi kepada anda semua, jangan bye kami dahulu sebab kami nak berehat sekejap sahaja. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Hai, saya Siti Nordiana. Setiap perjalanan yang sukar yang kita alami pada hari ini adalah menjadi kekuatan kepada diri kita untuk menghadapi perjuangan hidup. Apa jua dugaan dan cabaran, ketahuilah bahawa anda tidak berseorangan. Sekiranya perlukan bantuan, kongsikan apa yang dialami di WhatsApp 0176846950. Hot FM bersamamu, kita jaga kita. Ya, kita jaga kita. Kami juga ingin kongsikan kepada anda bahawa platform radio Media Prima, Fly FM, Hot FM, One FM dan Cool FM telah melancarkan inisiatif bersama kumpulan Media Prima di bawah program TV3 Bersamamu. Bersamamu, #KitaJagaKita merupakan satu inisiatif untuk membantu rakyat Malaysia dan mengajak pendengar yang memerlukan bantuan untuk menghantar WhatsApp melalui 017-6846-950 dan berkongsi situasi yang dialami oleh mereka. 8 penerima yang terpilih akan diberi bantuan kewangan berjumlah RM200. Ini antara inisiatif yang dilakukan oleh Media Prima Berhad sendiri dan diharapkan dapat mencapai lebih ramai lagi keluarga-keluarga yang memerlukan di luar sana. Dan saya tertarik untuk membaca satu lagi tweet oleh salah seorang doktor iaitu Dr. Azfar Kamal di Twitter yang berkata, COVID centers collapsing, please pray for us. Kami di Wanita Hari ini juga ingin mengajak orang ramai untuk terus sama-sama berdoa agar seluruh frontliners diberi
diberi semangat, diberi kesihatan yang baik dan kesejahteraan untuk terus berbakti menjaga kita semua sebenarnya dalam pandemik yang sedang berlaku sekarang ini. Sama-sama kita jaga kita dalam situasi sekarang ini. Baiklah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran WHI pada hari ini. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami. Esok kita akan kembali dengan topik seksa pantang demi siapa jam 12 tengah hari esok. Betul, menarik ni topik ni. Walaupun kita berdua belum berkahwin, belum beranak dan sebagainya, tapi saya kira ini adalah satu ilmu yang seharusnya kita semua tahu. Untuk hari ini, saya dan Hawa undurkan diri terlebih dahulu. Kepada anda semua, stay safe, stay home. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita